Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama bermuzakarah dalam kitab Qaulil Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, dan mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tu kita masuk pada bab yang ke berapa? Bab yang ke 17. Kita tengok muka bab yang ke-17, muka surat 18. Baik kitab Jawi muka surat 18, bab yang ke-17. Yang kitab Rumi wallahu alam. 10. Kitab Rumi muka surat 10. Jadi yang lepas kita telah masuk pada bab haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Sebab was-was kita batalkan sembahyang kita. Hukumnya adalah haram. Yang boleh kita membatalkan solat ni disebabkan apa? Disebabkan keuzuran. Keuzuran tadi disebabkan keuzuran syar'i. Keuzuran syarak. Contohnya apa? Contohnya kita ni orang yang lupa ataupun kita orang yang sakit, maka di situ ada keuzuran. Keuzuran ni yang dibenarkan, kan? Tapi kalaulah kita was-was, kita membatalkan solat kita. Kita was-was dalam takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram kita duk main was-was. Main was-was ni kita duk fikir main kata apa? Kita ni dah masuk, dah dapat niat kata dapat niat, dapat niat kata dapat niat. Maka kita was-was ni, maka di sini dikatakan tidak menjadi keuzuran. Tidak uzur. Bila tidak uzur, kita tak boleh nak membatalkan solat kita. Tak boleh. Kalau kita batalkan solat kita, maka perbuatan tadi adalah haram. Perbuatan tadi adalah haram. Kalau kita sengaja batal, ataupun kita tengah kita solat, contohnya kita solat, tiba-tiba lepas kita solat tiba-tiba kita membatalkan solat. Disebabkan apa? Disebabkan kita ingat kita nak pergi kedai, contohnya. Kita batalkan solat kita. Ataupun kita tengah-tengah kita solat, tiba-tiba kita tengok jam. Tengok jam, lupa nak ambil anak, contohnya. Teringat nak ambil anak, batalkan solat kita. Kita pergi ambil anak kita dulu. Kan, contoh macam tu. Jadi yang ni bukan satu keuzuran. Bila bukan satu keuzuran, maka tidak boleh kita membatalkan solat kita. Tetapi kalau contohnya kita ni tengah-tengah solat. Tengah-tengah solat, tu imam kita baca lambat. Bukan lambat, dia lambat. Lambat lain. Kan? Tu imam kita baca lambat. Kita tadi dah nak terkencing, contohnya, kan. Contoh nak terkencing. Sampai ketak lutut-lutut kita, tahan kencing, contohnya. Duk tahan terkencing ni, tu imam pula duk baca apa nama? Rakaat pertama dia baca surah Baqarah, punggah kita. Kan? Dia buat satu muka surat, kan. Mana tahu malam tu dia mai apa syekh. Dia naik syekh. Tahu naik syekh? Tak tahu. Punggah sungguh. Malam tu dia main naik syekh, dia baca 2 muka surat. Contoh, kan. Kita tadi duk tahan kuncing dah ni. Tapi kita nak ambil takbiratul ihram ula bersama imam ni, kita tahan juga, kita ingat tu imam baca cepatlah ataupun kebiasaan. Tapi malam tu luar biasa. Kan? Imam kita luar biasa malam tu.
Tiba-tiba kita nak terkencing, ketak lutut-lutut. Bukan ketak kepala, lutut ketak. Kan? Kalau gagah lagi juga confirm merambuk contohnya. Maka pada ketika itu ada rohsah. Situ ada keuzuran. Keuzuran sebab apa? Menghilangkan khusyuk kita. Sehingga akan menghilangkan khusyuk kita sebabkan apa? Kita menahan kencing kita. Maka di situ apa? Keuzuran. Bila keuzuran di situ, maka pada ketika itu kita boleh membatalkan solat kita dengan apa? Dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita keluar. Ataupun kalau kita tak nak salam, ataupun kita tak nak membatalkan solat kita, kalau kita gagah tunggu juga, confirm kita kata merambuk kita punya kencing kita pun merambuk, apa kita buat? Kita niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni bukan saja-saja kita boleh niat mufaraqah, tuan-tuan. Bukan ikut suka kita. Niat mufaraqah ni keluar berjamaah ni, kita tengah-tengah solat berjamaah, tiba-tiba kita nak keluar berjamaah, tak nak ikut tu imam. Contohnya, tak nak ikut tu imam. Boleh tak? Tak boleh sengaja-sengaja. Kalau kita niat mufaraqah, maka ulama membahaskan apa? Kita niat mufaraqah ni bersebab apa? Sebab apa? Kalau disebabkan sengaja, dia ada hujah daripada ulama-ulama, perbuatan tadi adalah haram. Tetapi kalau dia keluar tadi disebabkan ada sebab yang melibatkan syarak, maka pada ketika itu dipandang, ditelek pula, dikaji pula oleh ulama. Ada yang kata harus, ada yang kata haram juga. Tu perbahasan ulama-ulama. Jadi nak keluar berjamaah pun bukan semua satu benda yang mudah. Sengaja kita keluar contohnya. Contoh dia apa, tuan-tuan? Contohnya tu imam kita. Tu imam kita kata tu imam baca Fatihah tak betul contohnya. Kita kata tu imam kita baca Fatihah tak betul. Tak betul kat mana? Contoh, kita kata tu imam kita ni dia baca tak betul dekat mana? Dekat mana kebiasaan dia? Punggah. Bukan tu imam tempat ni lah, tak terlibat tu imam tempat ni, tu imam tempat lain. Bukan tak terlibat tu imam tempat ni, jangan tu imam kecil hati pula. Tu imam kecil hati minggu depan tak mai. Apa dia? Contohnya apa? Perkataan an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu imam kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Contoh. Ni banyak, kan? Ataupun kita baca kat mana? Alhamdulillah rabbil alamin. Tu imam kita. Contoh, tu imam kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Contoh. Ataupun waladdallin. Contoh. Kan? Contoh. Jadi kita kata tu imam macam waladdallin tadi dia tak macam terputui. Macam terputui. Kita kata macam terputui, macam tak sahih. Kan batal tak kita kata? Kita kata batal. Sebab waladdallin tidak boleh ada terputui di tengah-tengah. Dia adalah waladdallin. Tak boleh terputui. Tapi kita rasa tu imam kita macam putui. Kita baca contohnya waladdallin. Contoh. Sebenarnya parau surah imam kita kata wallahu alam. Jadi kita kata tu imam kita surah dia putui dekat waladdallin. Maka kita kata batal Fatihah. Bila batal Fatihah, batalah solat. Tidak sempurna Fatihah, tidak sempurna solat. Maka kita kata apa? Kita pun niat mufaraqah. Aku keluar berjamaah. Boleh tak? Pada hukum yang syadid. Imam kesalahan dalam suratul Fatihah dan kesalahan tadi adalah kesalahan yang jahar, yang besar, sehingga kan melibatkan tergugurnya huruf ataupun terlebihnya huruf ataupun bertukarnya makna Maka dia kata apa? Maka makmum tadi yang tahu, yang mengetahui, batal solat dia. Kita kata. Tapi bila dibahaskan lebih lanjut lagi oleh ulama-ulama, bahaskan lagi, bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, andainya imam tadi meyakini akan kesahihan sah solat dia. Tu imam tadi yakin kata dia ni sah solat. Maka kita yang duk ikut belakang ni, sah tak sah? Sah lah dia kata.
Pasal imam dah yakin kata dia ni sah solat. Sebab tu kita tuan-tuan dalam kita membahaskan tentang hukum ni, ada ulama-ulama yang bahas secara syadid, secara tegah. Secara tegah. Andainya apa? Andainya makmum yang qari berimamkan imam yang ummi. Makmum yang qari berimamkan imam yang ummi. Contohnya apa dia? Makmum ni dia ni orang yang qari. Qari maksudnya apa? Dia mengenal sifat dan makharijul huruf. Dalam dalam qiraatul Quran. Makmum imam ni pula orang yang ummi. Ummi ni apa dia? Ummi ni dengan lahjah ajam contohnya. Orang yang tak mahir, bukan tak mahir. Orang yang ummi ni maksudnya apa? Ummi maksudnya orang ajam lah, orang ajam, lahjah ajam. Contoh lahjah ajam apa? Kita baca suratul Fatihah, kalau lahjah qiraatul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca contohnya mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni imam 60-an dulu. Kan? Imam kita 60-an dulu. Kan? Tapi sah tak? Bagi 60-an dulu okeylah. Tapi bagi kita hari ni dia dibahas. Maka bila kita kata tu imam kita kata tak sah, maka dia yakin kata dia sah, maka kita pakai kesahihan mengikut kepada i'tiqad kata dia sah, maka kita pun ikut sah. Ni pendapat. Jadi apa dia tuan-tuan? Jadi yang ni tempat keluar kita. Bila kita kata apa, imam solat Jumaat, imam kita imam Qaryah, solat Jumaat kita kata solat fardu tak apalah, kita boleh pergi surau lain, ataupun paling-paling tidak kita solat di rumah kita, ataupun kita pergi tempat lain. Tapi bila solat Jumaat, dia ada kaitan dengan hukum. Sebab bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mestilah solat Jumaat itu dilakukan kepada dalam 40 jemaah. 40 jemaah, tak boleh buat seorang-seorang. Maka apa kita nak kena buat? Bukan setiap minggu kita nak kena keluar daerah. Bukan setiap minggu kita nak kena langkah masjid. Apa kita buat? Kita yakin kata tu imam, kita yakin kata dia ni sah. Dia yakin kata dia ni sah. Maka kita pun yakinlah bahawa solat kita pun sah juga. Boleh kita guna i'tiqad di situ. Jadi tak senang untuk kita nak apa? Nak mufaraqah ataupun kita nak membatalkan solat kita. Tak senang. Kan? Sama jugalah macam kita nak keluar parti. Boleh ikut suka kita. Tak suka keluar parti. Tak suka keluar parti. Punggar sungguh. Lama-lama letak jabatan. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Tak ada kaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tu tuan-tuan. Jadi agama ni dah bagi tahu kita hukum dah. Bagi tahu dah kita hukum. Ni hukum ni, sebab tu kata ulama-ulama ni, andainya amalan yang dalam solat kita guna pakai dalam ibadat solat kita ni, sebenarnya Allah Ta'ala bagi satu garis pandu. Dalam solat kita ni Allah Ta'ala bagi satu garis pandu kepada kita. Kena ikut tertib solat. Bila kita ikut tertib solat, dalam urusan dunia kita menggunakan kaedah yang ada dalam ibadat solat. InsyaAllah kita punya kehidupan dunia kita insyaAllah selesai. InsyaAllah selesai. Contoh dia tuan-tuan. Contohnya dalam ibadat solat, Tuhan dah bagi garis pandu apa dia. Ni saya kena tegur tuan-tuan. Saya kena cakap. Kita tuan-tuan, kita solat, kita solat fardu ataupun kita solat sunat. Maka dalam kitab Muniyatul Musalli kata apa? Ulama kata apa? Andainya adanya solat yang ada yang tasyahud akhir, maka duduk kita adalah secara duduk tabarruk. Duduk kita adalah secara duduk tabarruk. Kenapa ada duduk tabarruk dan ada duduk iftirash? Kenapa ada dua cara duduk? Duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Yang berlaku hari ini tuan-tuan, kebanyakan masyarakat kita hari ini, kita tengok dekat Arena R, kita tengok dekat supermarket, hypermarket, kita dalam surau hypermarket, dalam surau Arena R, dalam surau masjid, dalam surau-surau, dekat surau, kita tengok kebanyakan ada orang solat duduk tasyahud awal pun secara iftirash, duduk tasyahud akhir pun secara iftirash. Tidak membezakan di antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tidak membezakan tasyahud awal, tasyahud akhir. Sedangkan mengikut sunnah Nabi SAW, tasyahud awal duduk secara iftirash.
Tasyahud akhir duduk secara tabarruk. Ni kaedah dia. Sebab dia apa? Nak membezakan di antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bila mai dekat kita hari ni, mutaakhirin hari ni, kita pukul serupa. Kan? Kita pukul semua sama je. Jadi perbuatan yang kita buat, kalau kita kata syadid, perbuatan yang kita buat, kata Nabi SAW, barang siapa yang tak ikut sunnahku falaysa minni, dia bukan daripada kalangan aku. Kalau kita kata syadid, tentang hujah yang syadid, hujah yang keras. Kalau kita tak ikut sunnah Nabi, cara Nabi buat seperti mana hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usolli, maka sudah pastilah solat kita tadi tidak mengikut sunnatun Nabi SAW. Kaedah dia apa tuan-tuan? Kaedah dia, bila di mana-mana solat yang ada tasyahud akhir, bila dibaca tasyahud akhir, sama ada solat itu 2 rakaat, sama ada 3 rakaat, ataupun berapa 4 rakaat dan sebagainya, maka tasyahud akhir, maka hendaklah duduk dengan duduk tabarruk. Duduk secara tabarruk. Duduk secara tabarruk apa dia? Kaki kanan duduk di bawah, kaki kiri duduk di bawah betih kanan. Itu adalah kaedah yang solat yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Dan kemudian pada malam ni kita tengok satu bab, iaitu bab yang ke-17. Bab yang ke punggah. Okey. Ya. Baik. Baik. Tuan Syekh tanya, kalaulah solat tadi saf yang rapat, sehingga kan kita tidak dapat nak duduk secara tabarruk dalam tasyahud akhir. Kita saf yang terlalu rapat, yang kita tak dapat nak duduk secara tabarruk dalam tasyahud akhir. Maka pada ketika itu ada rakhsah. Rakhsah apa dia? Rakhsah ni ada keringanan. Keringanan disebabkan apa? Disebabkan apa? Perbuatan saf kita tadi terlalu rapat sehingga kan kita tak dapat nak duduk secara tabarruk. Maka pada ketika itu ada rakhsah. Maksudnya ada bukan keistimewaan, maksudnya ada kelonggaran dalam kita mentertibkan dalam ibadat solat kita. Mentertibkan dalam ibadat solat kita. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun dalam tempat-tempat sembahyang jami' yang ramai orang. Bila ramai orang tadi, kebanyakannya orang nak duduk di saf hadapan. Orang berpusu-pusu nak duduk di saf di hadapan. Bila saf di hadapan ni confirm lah kita akan tengok saf tadi terlalu rapat sehingga kan kita ni bau terlalu rapat sehingga kan kadang-kadang kita nak duduk tasyahud akhir tak boleh nak secara tabarruk. Maka pada ketika itu adalah sedikit kelonggaran dia untuk kita duduk secara iftirash. Dan duduk yang disarankan oleh ulama, duduk seperti mana tak boleh dapat duduk secara tabarruk, maka duduk secara iftirash. Ataupun bagi kaedah apa nama mazhab lain, bukan mazhab lain, dalam kaedah bagi setengah-setengah tempat menggunakan duduk secara iqa'. Iqa' ni apa dia? Kita sebut dulu. Duduk iqa' ni, duduk itu buntut kita duduk di atas tumit kaki. Ni kebanyakannya berlaku, mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala yang mengamalkannya kebanyakan di sebelah timur. Kebanyakannya yang duduk secara iqa' ni kebanyakannya di sebelah timur. Jadi kita nak duduk gitu boleh tak? Sebab dia apa? Sunnatun Nabi SAW, cara duduk dalam solat yang menjadi sunnah. Cara duduk dalam solat yang menjadi sunnah, 3 perkara, tiga kaedah. Yang pertama duduk iqa', duduk tabarruk seperti yang kita sebut, seperti tasyahud akhir, duduk iftirash seperti tasyahud awal, dan duduk yang ketiga itu duduk iqa'. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, duduk iqa' ni apa dia? Buntut kita duduk di atas tumit kaki. Kan? Selalunya yang saya tengok kalau orang yang badan besar, ni dia susah nak duduk di atas tumit kaki. Dia duduk sekejap ni dia kena kebah kaki, kebah jari dan sebagainya. Iqa' ni. Kecuali lah kalau badan dia kurus macam badan saya. Kan? Kalau macam badan saya okey, tak ada masalah. Boleh duduk atas tumit kaki. Macam tu. Jadi di situ ada sedikit keringanan dalam kita melakukan ibadat solat. Wallahu alam. Maka kita tengok bab yang ke-17.
Bab yang ke-17 kita tengok tidak sah imam, tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Kita tengok tuan-tuan, dalam bab pada malam ni iaitu tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Tu imam takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia pun tu imam Allah, dia pun Allah. Tu imam belum bar, sama-sama bar dengan imam serentak. Dalam solat berjamaah ni ada beberapa tempat, beberapa hukum. Kita baca dulu hukum yang pertama apa dia? Hukum yang pertama dulu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Musabaqah. Dia sebut musabaqah. Musabaqah ni apa dia? Musabaqah ni nak berlawan. Makmum nak berlawan dengan imam. Duk berlawan. Makmum nak berlawan dengan imam. Imam belum Allahu akbar, belum takbiratul ihram, dia takbiratul ihram dah. Tu imam belum rokok, dia rokok dah. Tu imam belum bangun daripada sujud, dia bangun dulu. Kan? Tu imam belum i'tidal, dia i'tidal dulu. Yang ni dia panggil apa? Bab musabaqah. Musabaqah ni bukan berlawanan, bukan pertandingan, berlawanan. Kita dah dengar musabaqah tilawatul Quran. Kan? Kita dengar yang tu je. Sebenarnya musabaqah ni berlawan. Yang ni ada dalam mana? Dalam bab solat berjamaah. Makmum kena faham. Kata dia sebagai makmum mesti ikut imam. Makmum mesti kena ikut imam. Orang yang dipimpin kena ikut yang dipimpin. Ya? Anak-anak, isteri kena ikut suami sebab suami adalah pemimpin. Ni Tuhan Allah Taala dah sebut dalam mana? Kaedah ulama dah bagi tahu, makmum mesti ikut imam. Dia tak boleh pergi dulu. Kalau pergi dulu, duk berlawan dengan imam, maka datang hukum. Datang hukum. Kan? Lepas itu musabaqah. Yang kedua, musawaqah. Musawaqah ni apa dia? Musawaqah, musabaqah, musawaqah. Lagi apa lagi? Muwafaqah. Kan? Musawaqah ni apa dia? Musawaqah ni dia serentak. Tu imam bangun, dia bangun. Tu imam tu dia duduk, dia duduk. Tu imam i'tidal, dia i'tidal. Ni dia panggil musawaqah. Musawaqah ni apa dia? Perbuatan makmum serentak dengan perbuatan imam. Bila serentak ni, datang hukum. Hukum apa dia? Contoh imam dan makmum duduk selari. Imam dan makmum duduk selari. Ada hukum tak? Imam ke depan, makmum ke belakang, ada hukum tak? Ada hukum. Imam ke belakang, makmum ke depan, ada hukum tak? Ada hukum. Ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum apa dia? Makruh. Ni dia kaedah dia. Jadi yang musawaqah ni apa dia? Musawaqah serentak. Takbiratul ihram makmum serentak dengan takbiratul ihram. Dia panggil musawaqah. Dan yang ketiga dia panggil apa? Muwafaqah. Yang ketiga dia panggil muwafaqah. Muwafaqah ni apa dia? Muwafakat. Dalam bahasa Arab dia panggil muwafaqah, dalam bahasa Melayu dia panggil muwafakat. Bahasa Melayu ambil pinjam daripada bahasa Arab. Muwafakat ni apa dia? Muwafaqah ni apa dia? Muwafaqah, makmum bermuwafakat, bertoleransi dengan imam. Perbuatan makmum mengiringi perbuatan imam. Maksud mengiringi apa dia? Maksud mengiringi ni contohnya takbiratul ihram, imam Allahu akbar, baru tu imam, makmum pun Allahu akbar. Itu bermaksud mengiringi. 3 kaedah ni. Bila ada 3 kaedah ni, berlaku 3 kaedah ni, maka timbul hukum. Maka kita nak baca pada malam ni, dia itu dalam bab musawaqah. Musawaqah ni apa dia? Perbuatan makmum serentak dengan perbuatan imam. Boleh tak? Dia kata, boleh tak? Maka kita tengok. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya. Mengikut qaul yang sahih. Mengikut qaul yang sahih tuan-tuan. Dia kata, kalau makmum takbiratul ihram makmum serentak dengan takbiratul ihram imam. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Pasal kita tuan-tuan, kita nak ambil apa? Nak ambil fadilat.
Fadilat berjamaah, perbuatan takbiratul ihram makmum mestilah mengiringi perbuatan takbiratul ihram imam. Baru kita dapat fadilat berjamaah, kata ulama. Kan? Baru kita dapat fadilat berjamaah. Kalau takbiratul ihram kita mengiringi takbiratul ihram imam, makmum takbiratul ihram makmum mengiringi takbiratul ihram imam, baru dipakai dapat penuh dapat penuh fadilat solat berjamaah. Apa dia? Makmum contohnya imam Allahu akbar, bar tu imam, maka makmum pun Allahu akbar, sambut takbiratul ihram imam. Maka kata ulama, perbuatan ini barulah mendapat fadilat penuh berjamaah. Fadilat penuh berjamaah. Tetapi andainya makmum ketika imam takbiratul ihram, contohnya imam Allahu akbar, imam makmum masih lagi nak baca isti'azah. Isti'azah ni apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun baru nak baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun baru nak baca lafaz niat. Maka perbuatan ni kata ulama, dia tidak mendapat fadilat berjamaah. Walaupun solat berjamaah sah, tetapi pahala berjamaah tak dapat. Sebab perbuatan yang dia buat adalah perbuatan yang lara, perbuatan yang sia-sia. Sebab dia apa? Dia kata tidak ada selain perbuatan setelah takbiratul ihram imam, tidak ada selain perbuatan melainkan takbiratul ihram makmum. Melainkan takbiratul ihram makmum. Ni tak kira lagi bila imam takbiratul ihram duk sembang. Tak masuk lagi yang baru nak bangun daripada tempat duduk. Tak kira lagi baru nak parking kereta, nak parking motor. Contoh kan. Tak kira lagi. Jadi saya ni macam mana ustaz? Saya ni yang main makmum masbuk macam mana pula? Kita yang makmum masbuk macam mana pula? Confirm lah kurang pahala. Kan? Confirm lah kurang pahala. Sebab dia apa? Solat yang banyak pula, yang penuh pahala, penuh berjamaah ni, dia takbiratul ihram dia mestilah sama dengan takbiratul ihram imam. Kalau solat maghrib 3 rakaat, dia dapat penuh daripada takbiratul ihram sampailah salam imam, barulah dia dapat penuh. Tapi kalau dia sampai datang dia hanya sempat 2 rakaat, maka 2 rakaat ni lah kira berjamaah. Yang 1 rakaat tadi maka wallahu alam, tu kerja Allah Taala. Berapa markah nak bagi kita tak tahu, Allah Taala punya kerja. Tapi ulama cerita dia tak penuh. Yang dapat penuh ni apa dia? Orang yang takbiratul ihram dia bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam bersama-sama dengan imam, baru dia dapat fadilat berjamaah penuh. Kalau tak dapatlah. Contohnya apa dia? Sebab tu ulama bawa amal kita, contohnya kita 2 orang, kita ada sahabat 2 orang, kita ada sahabat 2 orang, kita pergi solat berjamaah. Tiba-tiba solat berjamaah masjid dia telah dapat solat rakaat yang kedua. Imam pada rakaat kedua. Kita 2 orang kawan kita ni pergi solat, dia pun takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Allahu akbar. Kita dapat apa? Kita dapat rakaat yang kedua. Kita katakan solat maghrib contohnya. Solat maghrib, tu imam pada rakaat yang ketiga, tu imam baca tasyahud. Maka kita duduk pada rakaat yang kedua, kita baca tasyahud. Bila kita habis baca tu imam habis baca tasyahud, tu imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian apa kita buat? Kita bangun buat lagi 1 rakaat. Kita bangun buat lagi 1 rakaat, kawan kita pun bangun buat lagi 1 rakaat. Betul tak? Betul tak? Kemudian bila kita buat 1 rakaat, yang kita buat 1 rakaat lagi, kita bangun setelah salam imam, kita buat secara bersendirian. Adakah dikira berjamaah? Tak dikira berjamaah. Sebab qudwah imam dan makmum terputus ketika mana imam memberi salam. Terputus qudwah, terputus ikutan. Terputus ketika imam bagi salam. Jadi macam mana kita dapat fadilat berjamaah penuh? Sahabat kita 2 orang. Kita ada 2 orang contohnya. Dan 2 orang ni, syarat dia, 2 orang ni mestilah kekurangan rakaat yang sama.
Mestilah kekurangan rakaat yang sama. Dia pun kurang 1 rakaat, kita pun kurang 1 rakaat. Apa kita buat? Sama ada dia kalau dia faham, dia reverse ke belakang dan dia lantik kita jadi imam. Ataupun kalau dia tak faham, kita faham, kita reverse ke belakang, kita lantik dia jadi imam. Kita lantik dia jadi imam ni dengan niat kita, aku berimamkan dengan dia. Niat di hati kita, aku berimamkan dengan dia. Kemudian orang yang kita lantik dia jadi imam ni, kita tak perlu tahu dia ni niat jadi imam kah, dia tak niat jadi imam kah, dia tahu kah, dia tak tahu kah. Kita tak perlu ambil tahu. Kita tak perlu ambil tahu. Yang kita nak tahu, kita nak dapat pahala penuh. Maka kita lantik dia jadi imam. Syarat dia mestilah kekurangan rakaat yang sama. Maka kita lantik dia jadi imam. Maka pada ketika itu ulama kata apa? Perbuatan tadi barulah kita mendapat fadilat berjamaah penuh. Itu kaedah. Ataupun kita kata saya malulah. kan? Kita ni kadang-kadang malu, benda yang betul kadang-kadang malu. Benda tak betul tak malu. Kan? Jadi kita malulah nak reverse ke belakang contoh kan. Malulah. Bila malulah, maka kita ambil satu kaedah. Kaedah apa dia? Kita solat berjamaah. Kita nak solat berjamaah. Imam dan makmum selari. Imam dan makmum selari satu saf. Sah tak solat berjamaah? Kita kata kaedah makmum dan imam ke depan, makmum ke belakang. Tu kaedah imam. Yang ni apa dia? Yang ni sunnatun Nabi SAW. Tapi kalau imam dan makmum selari, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Kita lantik dia jadi imam kita, dalam masa yang sama kita selari dengan imam kita. Selari satu saf. Boleh tak? Boleh. Tapi hukum dia adalah makruh. Tetapi kalaulah makmum ke depan, imam ke belakang walaupun sejengkai ataupun seinci. Walaupun sejengkai, kita kata sejengkai, imam ke belakang, makmum ke depan, satu jengkal, maka perbuatan tadi adalah haram. Perbuatan tadi adalah tidak sah sebab menyalahi sunnah. Jadi dia kata apa? Jadi dalam solat tadi, bila makmum bertakbiratul ihram serentak dengan takbiratul ihram imam, maka kata ulama takbiratul ihram makmum batal. Bukan batal, tidak sah. Dan kemudian jika terdahulunya dengan takbir imamnya tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Dia kata apa? Semua ulama kata apa? Kalaulah dalam takbiratul ihram makmum serentak dengan imam, tu imam Allah, dia pun Allahu Akbar serentak dengan imam dalam takbiratul ihram, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dia kata ulama tak ada khilaf. Tak ada khilaf ni maksudnya apa? Tak ada yang kata sah dan ada yang kata tak sah. Semua mengatakan tidak sah. Tu maksudnya tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Sebab tu kita tuan-tuan, bagi kita sebagai makmum ni, kita tunggu tu imam Allahu Akbar, baru tu imam baru kita pun Allahu Akbar, baru kita takbiratul ihram. Jangan pula ketika tu imam nak takbiratul ihram, kita masih lagi nak bersembang, nak bergurau dan sebagainya. Okay. Dan kemudian mana tadi? Mana tadi? Kerana sabda Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru, dan apabila mana imam bertakbiratul ihram, hendaklah kamu turut bertakbiratul ihram. Berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru, bila imam bertakbiratul ihram, maka takbiratul ihram kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ulama bahas kepada kita, seperti kita sebut tadi, selepas takbiratul ihram imam, tidak ada lain selainkan takbiratul ihram makmum. Selepas tu imam takbiratul ihram Allahu Akbar, baru tu imam, tak ada lagi dah kita nak baca usolli, tak ada lagi nak baca isti'azah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita baca itu panjang. Panjang, banyak bab yang kita baca dulu. Hampir setahun dah kan? Hampir setahun dah kita baca itu tentang apa? Tentang iqamah. Bila mana makmum nak bangun, waktu mana nak bangun. Sebab apa nak bangun? Sebab kita bangun terus kita pergi masuk dalam saf. Kita bangun paling tidak tuan-tuan, kita bangun kat mana?
ketika muazzin menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah, kita bangun dan kita menyebut aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ar wa ja'alani minas salihin ahliha. Ataupun kita kata di hati kita, ya Allah, kau tetapkanlah aku dan zuriatku, dan kau jadi dalam melaksanakan ibadat solat, dan kau jadilah aku dan zuriatku dalam keadaan dalam kalangan orang-orang yang beramal soleh. Itu paling tidak kita niat. Kalau kita tak dapat nak hafal, tak dapat nak hafal, kita niat di hati kita. Ataupun kita niat, ya Allah, kau jadilah aku dan zuriatku berada dalam keadaan golongan di kalangan orang-orang yang beriman, pun dah cukup. Tu apa? Doa mustajab, doa tempat mustajab doa. Jadi kita doa. Ada orang kadang-kadang bangun bila menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah, dia tak baca apa. Dia tak baca apa. Rugi tak? Rugi ya? Jadi rugi tuan. Jadi apa dia tuan? Jadi apa dia? Bila kita bangun tadi, apa kita kena buat? Bukan kita bangun pergi tutup TV. Tutup TV pula dah. Kita bangun pergi tutup kipas angin. Bukan bangun pergi tutup aircon. Bukan bangun nak pergi tutup pintu. Dah. Bangun tadi ni, ulama bahas, bangun kita pada apa dia? Bangun untuk masuk ke dalam saf. Masuk dalam saf untuk apa? Standby. Standby kita nak takbiratul ihram. Supaya mana kita tidak hilang khusyuk, tidak hilang tidak datangnya was-was dalam diri kita ketika kita nak takbiratul ihram. Ni yang kita nak kena jaga. Tapi hari ni tuan, kita buat kadang-kadang kita tak ikut. Tak ikut dan kita aja. Rugi. Kita rugi tuan. Tak dapat pahala berjamaah. Kita dah main berjamaah tapi tak dapat pahala jamaah. Rugi. Dan kemudian dalam takbiratul ihram, idza kabbara fakabbiru. Apabila mana imam takbiratul ihram, maka apa yang kena buat bagi makmum? Dia pun takbiratul ihram. Contohnya imam Allahu Akbar, maka makmum pun sambut takbiratul ihram imam dengan Allahu Akbar. Berniat solat dalam ibadat solat kita. Wallahu a'lam. Sebelum tutup majlis, ada soalan? Ya. Mufaraqah. Ya. Ya. Okey, Tok Syekh tanya, dalam kita melaksanakan ibadat solat ni, banyak gangguan datang, sama ada secara jelas ataupun tak jelas, ataupun datang daripada gangguan iblis syaitan lanatullah. Sebab iblis ni, kita sebut dulu, iblis ni dia menggoda kita melalui mana? Berlari di atas darah, saluran darah kita. Dia akan masuklah hati kita dan sebagainya. Menimbulkan hasad, dengki, iri hati, mengadu domba, riak, takabur, ujub dan sebagainya dan doi kita. Ni. Jadi dalam ibadat solat kita tadi ni pun sama, iblis ni dia tak lari, dia duduk juga dengan kita. Jadi tengah-tengah solat ni, tiba-tiba hati kita main. Iblis kata, mufaraqah lah. Hang ni memang tak puas hati dengan imam hang ni dah. Kan. Hang bukan selesa dengan imam ni, hang mufaraqah ajalah. Kan ya Tuhan. Kan? Hang mufaraqah ajalah, hang tak ikutlah. Adakah itu dikira mufaraqah? Yang pertama. Yang kedua, contohnya kita solat Allahu Akbar, kita niat aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Lepas tu dalam duduk tengah sembahyang ada demai. Sekali lagi aku nak niat, aku nak sembahyang tasyahud, nak sembahyang sunat hajat lah, nak solat awabin lah, apa semua. Adakah tu niat? Adakah itu betulkan niat? Demai. Sebab adakah itu dikira betulkan niat? Sebab salah satu syarat batalnya solat, bertukarnya niat. Ketika kita solat tadi, kita tukar niat. Kan? Aku sembahyang maghrib. Aku sembahyang maghrib tadi, tukar aku sembahyang isya contohnya. Boleh tak? Batal. Jadi yang duk main hati kita tadi ni, aku sekali lagi nak sembahyang awabin, nak sembahyang taubat. Adakah itu niat? Yang tu tak dikira niat. Sebab kita bukan niat. Yang tu dia main gangguan, dia main perasaan, dia main ingat dan sebagainya. Sama juga dengan mufaraqah tadi. Kita malam ni kita belajar tentang mufaraqah. Sekali lagi main. Tengah solat tadi dia main. Iblis main mufaraqah lah. Cuba-cubalah mufaraqah.
Adakah tu mufaraqah? Tak. Mufaraqah ni bila kita niat aku keluar berjamaah. Dia kalau dia kata dekat umum aku keluar berjamaah, dia tak resign, dia tak sign borang, tak kira lagi. Bila dia sign borang hantar surat, confirm lah resign. Betul tak? Macam tu lah lebih kurang lah faham sikit. Kalau bergelak tu faham lah tu. Faham tu. Maksudnya apa? Maksudnya kita kalau duk main dia adakah mufaraqah? Tak, belum lagi mufaraqah. Bila kita sebut aku keluar berjamaah, maksud kita dah resign, baru keluar berjamaah. No? Wallahu alam. Ya. Isu kesempurnaan rokok. Ya. Ya. Baik, tu Imam tanya, macam mana yang dikatakan rokok yang sempurna? Rokok yang sempurna ni kata ulama, andainya diletakkan air kopi di atas badan, di atas belakang kita, air kopi itu tidak tumpah lah, kita kata tidak tumpah. Maksudnya dia sekata. Sekata tadi, kepala tadi macam mana? Kepala tadi bukan kita menongak ke atas. Sekata tadi, belakang badan kita mestilah sekata. Yang pertama sekata. Kemudian tangan kita hendaklah diletakkan di lutut. Diletakkan di lutut. Bila kita letak di lutut dengan betul, tangan kita betul, kita letak di lutut, confirm belakang kita akan jadi betul. Dan dalam kitab ulama fiqh membahaskan apa dia? Bila kita letak tangan kita tadi, disunatkan membengkokkan sedikit, siku kita. Siku kita bila kita rokok, kita letak bagi betul dulu. Lepas tu tangan kita ni mestilah diletak di tapak tangan kita mesti letak di lutut. Jangan letak di betih. Kalau letak di betih, confirm kita akan menjunam. Confirm kita akan menjunam. Ataupun kita letak di paha. Kalau kita letak di paha, confirm siku kita akan terkeluar. Siku kita akan terkeluar daripada landasan dia. Jadi yang sempurna dia apa dia? Rokok tadi, tangan kita mesti kita betul di tapak tangan diletak di lutut, dan tangan kita mesti betul. Dan kata ulama, disunatkan bagi kaum lelaki dibukakan sedikit siku. Dibukakan sedikit. Bukan suruh buka sampai siku, kan? Buka sedikit siku. Dan kemudian kepala tadi hendaklah dipandang ke tempat sujud. Barulah sempurna dari segi rokok. Jadi ada setengah orang rokok tadi dia menjunam. Bila menjunam, sah dah rokok dia. Maka kalau orang nampak ni rokok ke tak? Rokok sah. Kalau orang kata ni apa dia macam ni rokok kan macam ni? Rokok jugalah, tapi dia terlalu lebih. Rokok tak? Rokok, tapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang menjadi sunat iaitu belakang badan kita adalah sekata. Sekata dan tangan kita diletakkan di lutut. Dan kemudian orang kata apa? Ni adalah rokok, ni adalah rokok. Ya, kita kata ni rokok. Baru sempurna ibadat kita. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, bagi kita ni yang solat, kalau kita rokok secara betul, kata saintis, kita tidak akan berlaku orang panggil apa? Sleep disc. Orang yang solat, rokok dia betul, duduk kaedah solat dia betul, insya-Allah dia tidak akan berlaku ada efek slip disc. Kecuali lah kalau dia jatuh, dia jatuh accident dulu masa muda, dia jatuh pokok kelapa kan. Ada ke pokok kelapa? Pokok nyok. Jatuh pokok nyok. Kan. Jatuh pokok nyok, jatuh pokok petai contohnya. Yang tu disebabkan efek daripada perbuatan jatuh dulu dah. Tapi hanya orang yang normal, kalau dia ikut kaedah dia, lutut dia mestilah ditegangkan. Lutut tegang, tak boleh bengkok. Ada orang rokok lutut bengkok, tak boleh, tegang. Cuba tuan-tuan buat, kalau tuan-tuan bangun pagi solat subuh, cuba buat betul-betul.
insya-Allah kita akan rasa orat kita tadi akan apa? Tak tahulah, tuan-tuan rasa sendiri. Okay. Jadi macam itulah lebih kurang. Jadi kalau kita buat, tuan-tuan, kita buat amalan tadi ni, insya-Allah sempurna. Yang lebih, yang terkurang, yang menjunam, yang tak sampai, yang ni perbuatan ni dikira sebagai hukumnya adalah makruh. Wallahu alam. Yang terakhir kalau ada soalan, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Okey. Tu saya tanya, banyak orang duduk tabarruk. Duduk tabarruk tasyahud akhir. Sepatutnya duduk tasyahud akhir ni, kaki kanan kita, kaki kiri kita masuk di atas betik bawah betik kanan. Dan kemudian jari jemari kita tadi di bengkok. Di bengkok, jari jemari kita di bengkok sehingga kan sehingga kan ke arah kiblat. Dan kata dalam kitab, tuan-tuan, kata dalam kitab yang syadid, kata dalam kitab, bila kita duduk tabarruk, maka dalam tabarruk tadi mestilah jari dan kaki kita, perut kaki kita diletakkan di atas, apa panggil apa? Atas ni. Bukan atas kayu, dia ada atas apa? Atas lantai. Mestilah perut jari kita dan perut kaki kita. Perut jari kita dan perut kaki kita mestilah diletak di atas di atas lantai. Kata ulama yang syadid. Yang syadid. Jadi kita ni ada rukhsah dia, ada keringanan dia. Kalau kita boleh buat, ada ulama bahaskan paling tidak perut jari. Paling tidak perut jari kaki. Paling tidak perut jari kaki. Tapi kalaulah dia ni orang yang badan gomoh, bukan gemuk, gomoh. Dia nak buat tak boleh. Mai lala ni baru dia nak cuba buat, tak boleh. Mungkin tak boleh, tapi dia boleh cuba buat. Macam saya, alhamdulillah, insya-Allah. Ya. Wah, okey. Tu tak masuk lagi, tak masuk lagi tu. Kalau orang yang gomoh kan, kalau orang yang gomoh dia tak boleh nak lipat kaki dia. Maka di situ ada rukhsah tadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sehingga kan tidak melibatkan kita ni menjadi hilang khusyuk. Sehingga kan kita ni tidak hilang khusyuk. Dalam perbuatan yang kita buat ni jangan sampai ada perbuatan yang kita buat sampai hilangnya khusyuk. Yang pentingnya kekhusyukan kepada Allah SWT. Contoh dia apa dia? Kalau bagi keselesaan dia ni orang yang badan besar, kalau dia duduk secara tabarruk, maka dia ni akan rasa sakit sehingga akan hilang khusyuk dia. Sehingga hilanglah khusyuk dia. Maka pada ketika itu ambil rukhsah mana keselesaan yang dia buat. Ikut keselesaan yang dia buat. Maka dia duduk secara iftirash ataupun iqa' yang selesa bagi dia dan tidak menghilangkan khusyuk dia kepada Allah Subhanahu taala. Tu dibahaskan oleh ulama lah. Kalau kita tengok dalam perbahasan yang syadid, maka bila kita duduk tabarruk, mestilah ibu jari kita ini dilipatkan, dikena pada lantai ataupun tanah tempat kita duduk. Itu secara yang syadid. Tapi kalau ada rukhsahnya, ulama bahaskan dengan kita, kalau kita duduk tadi sehingga akan melibatkan hilang khusyuk kita, maka kita duduk sebagaimana yang mampu kita duduk, dan sehingga akan kita jangan mengabaikan khusyuk dalam ibadat solat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan muzakarah kita pada malam ini mendapat keberkatan dan mendapat manfaat pada diri saya dan diri tuan-tuan. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati qurra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.